Tahukah anda apakah soalan morfologi yang keluar dalam peperiksaan SPM tahun lepas? Kalau nak tahu, teruskan menonton video ini. Jom kita mulakan. Hai, apa khabar semua? Selamat kembali ke channel Cikgu Shirley. Jadi, apakah soalan morfologi yang keluar dalam peperiksaan SPM tahun lepas? Jawapannya ialah calon dikendaki senaraikan 4 kata nama tepitan apitan dan bina ayat bagi setiap kata nama tepitan apitan. Jadi, dalam video ini, cikgu akan menjelaskan teknik untuk menjawab soalan morfologi yang berkaitan dengan kata nama tepitan apitan yang telah diuji dalam peperiksaan SPM tahun lepas. Mari kita lihat tip umum untuk bahagian morfologi. Pertama, bahagian morfologi dikemukakan dalam soalan 1 bahagian A kertas 2 BM-SPM. Kedua, soalan ini wajib dijawab. Ketiga, biasanya panjang petikan yang diberikan untuk soalan 1 morfologi adalah antara 50 hingga 80 patah perkataan. Keempat, jumlah ayat yang dibina adalah bergantung pada arahan dalam soalan. Mari kita lihat teknik menjawab soalan morfologi. Pertama, baca arahan soalan dengan teliti dan gariskan kata kunci dalam soalan. Kedua, jika soalan meminta calon senaraikan 4 kata nama tepitan apitan, maka calon perlulah mencari 4 kata nama tepitan apitan yang terdapat dalam petikan. Ketiga, jika calon menyenaraikan lebih daripada 4 kata nama tepitan apitan, hanya 4 kata nama tepitan apitan yang pertama saja disemak. Keempat, 1 markah diberikan bagi setiap kata nama tepitan apitan yang disenaraikan dengan betul. Kelima, calon perlu membina 1 ayat sendiri bagi setiap kata nama tepitan apitan yang dipilih daripada petikan. Keenam, calon tidak boleh mengambil ayat daripada petikan atau daripada keseluruhan kertas soalan. Untuk mendapat markah penuh bagi bahagian morfologi, calon perlulah mengetahui cara pengangkahan yang berikut. Yang pertama, jika calon menyalin atau meniru keseluruhan ayat daripada mana-mana petikan atau mana-mana bahagian dalam keseluruhan kertas soalan, kosong markah akan diberi kepada calon. Kedua, 1 markah akan ditolak bagi kesalahan ejaan, jalan bahasa atau tanda baca daripada keseluruhan jawapan. Ketiga, jika perkataan berkenaan digunakan sebagai peribahasa, kosong markah akan diberi kepada calon. Keempat, jika perkataan digunakan sebagai kata nama khas, kosong markah akan diberi kepada calon. Kelima, jika sengaja menambah imbuhan, kosong markah akan diberi kepada calon. Keenam, jika ayat tidak jelas maksudnya, kosong markah akan diberi kepada calon bagi setiap ayat. Ketujuh, jika semua perkataan digunakan dalam 1 ayat, 1 ayat sahaja yang akan diberi pertimbangan. Misalnya, calon hanya mendapat markah untuk 1 ayat sahaja. Apakah tip-tip untuk membina ayat bagi bahagian morfologi? Pertama, bina ayat yang tepat dan gramatis bagi setiap kata yang anda pilih. Kedua, pastikan tiada kesalahan ejaan atau tata bahasa dalam ayat yang dibina. Ketiga, pastikan ayat yang dibina lengkap iaitu terdiri daripada subjek dan predikat. Keempat, jangan tambahkan imbuhan pada kata yang diberikan ketika membina ayat. Kelima, jangan bentuk peribahasa atau simpulan bahasa daripada perkataan yang diberikan ketika membina ayat. Keenam, jangan bina ayat yang tidak menunjukkan maksud atau penggunaan perkataan yang dipilih. Akhir sekali, jangan bina ayat yang tidak logik seperti memiliki kuasa sakti atau menggunakan ayat yang terlalu dramatik sehingga tidak difahami maksudnya. Jadi, apakah itu kata nama tepitan apitan? Pertama sekali, calon perlu memahami maksud kata nama tepitan dan kata nama tepitan apitan. Apakah itu kata nama tepitan? Kata nama tepitan ialah
kata yang terhasil daripada proses pengimbuhan seperti pe, ke dan an. Contohnya, pemberita, pekerja, kebaikan, taksiran dan sebagainya. Bagaimanakah pula dengan kata nama terbitan apitan? Kata nama terbitan apitan ialah kata yang mempunyai imbuhan awalan dan imbuhan akhiran seperti pe-an, ke-an, pem-an, peng-an, pengean, beran dan sebagainya. Contohnya, pelaksanaan, kementerian, pembaikan, penghasilan, pengeboman, pertanian dan sebagainya. Jadi, apakah cara untuk menjawab soalan morfologi ini? Pertama, kenal pasti kata nama terbitan apitan yang terdapat dalam petikan. Kedua, pilih 4 kata nama terbitan apitan sahaja yang terdapat dalam petikan. Ketiga, bina satu ayat bagi setiap kata nama terbitan apitan yang anda pilih. Keempat, pastikan tiada kesalahan ejaan dan tata bahasa dalam ayat yang anda bina. Kelima, anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau kata nama khas. Mari kita lihat soalan yang telah keluar dalam SPM tahun lepas. Baca petikan di bawah dengan teliti, kenal pasti dan senaraikan 4 kata nama terbitan apitan. Kemudian, bina satu ayat anda sendiri daripada setiap kata nama terbitan apitan tersebut untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas. Mari kita baca petikan yang diberikan. Salah satu bahan utama, one of the main ingredients, dalam penghasilan sausage, in the making of sausage, ialah daging, is meat. Selalunya, usually, daging yang digunakan, the meat that is used, bagi pembuatan sausage, in the making of sausage, merupakan bahagian yang berlemak, which is the fatty area, dan kurang berkualiti, and less quality. Lemak haiwan, animal fats, terdiri daripada lemak tebu, consists of saturated fats, dan mengandungi kolesterol yang tinggi and contains high cholesterol serta mengundang penyakit jantung dan stroke and also inviting heart disease and stroke. Garam jenis natrium chlorida, salt which is sodium chloride, turut digunakan dalam pemprosesan tersebut, is also used in the processing untuk menambahkan perisa, to add flavouring, serta bertindak sebagai bahan pengawet daging and also act as a meat preservative. Proses pengawitan, the preservation process, dengan menambahkan garam by adding salt, bertujuan untuk merencatkan aktiviti mikroorganisma, is to stop the growth of microorganism yang boleh merosakkan daging tersebut, that can spoil the meat. Mari kita gariskan kata nama terbitan apitan yang terdapat dalam petikan. Salah satu bahan utama dalam penghasilan sausage, jadi penghasilan ialah kata nama terbitan apitan. Jadi kerana ada imbuhan peng-an dan perkataan itu ialah kata nama. Ya, jadi kita highlight penghasilan. Sausage ialah daging. Selalunya daging yang digunakan bagi pembuatan, jadi pembuatan ialah kata nama terbitan apitan kerana ada imbuhan pem dan an dan perkataan itu ialah kata nama. Jadi kita highlight pembuatan. Okay, sausage merupakan bahagian yang berlemak dan kurang berkualiti. Lemak haiwan terdiri daripada lemak tebu dan mengandungi kolesterol yang tinggi serta mengundang penyakit jantung dan stroke. Okay, di sini tidak ada kata nama terbitan apitan. Jadi kita sambung. Garam jenis natrium chlorida turut digunakan dalam pemprosesan tersebut. Jadi pemprosesan ialah kata nama terbitan apitan kerana ada imbuhan pem-an dan juga perkataan pemprosesan ialah kata nama. Jadi kita highlight pemprosesan. Untuk menambahkan perisa serta bertindak sebagai bahan pengawet daging. Proses pengawetan, jadi pengawetan ialah kata nama terbitan apitan kerana ada imbuhan peng-an. Dan perkataan pengawetan ialah kata nama. Jadi kita highlight pengawetan.
dengan penambahan garam bertujuan untuk merencanakan aktiviti mikroorganisme yang boleh merosakkan daging tersebut. Jadi di sini kita sudah dapat 4 kata nama terbitan apitan dan sekarang kita bina ayat. Mari kita senaraikan 4 kata nama terbitan apitan dan bina ayat bagi setiap perkataan yang disenaraikan. Pertama, penghasilan, maksudnya production. Malaysia sangat terkemuka dalam penghasilan minyak kelapa sawit yang bermutu tinggi. Kedua, pembuatan, manufacturing. Proses pembuatan peranti elektronik yang menggunakan teknologi terbaru itu memerlukan kepakaran dari luar negara bagi memastikan kualitinya terjamin. Ketiga, pemprosesan, processing. Adik berasa sangat kagum ketika melihat pemprosesan sabun pencuci yang dihasilkan daripada kelapa sawit. Keempat, pengawitan, preservation. Pengawitan makanan ialah proses menjadikan makanan tahan lebih lama dan tidak cepat rosak. Jadi, selepas kita sudah bina ayat, kita perlu semak ejaan dan tata bahasa. Jadi pastikan tiada kesalahan ejaan, tanda baca dan tata bahasa yang terdapat dalam ayat yang dibina. Setakat di sini sajalah video untuk kali ini. Cikgu berharap video ini akan dapat membantu semua calon SPM untuk mendapat markah yang tinggi dalam kertas 2 BM-SPM. Jika anda merasakan video ini bermanfaat, ingat tekan like dan share kepada kawan-kawan yang juga ingin skor A+ dalam BM-SPM. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye!